Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا أرحم الراحمين. Yang dihormati Tuan Pengurusi Barisan Jawatan Kuasa, Tuan Imam, sidang jamaah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Seperti mana biasa kita merafakkan syukur pada Allah. Dengan izinnya kita dapat bertemu dalam majlis ilmu pada malam ini. Walaupun nampaknya kehadiran malam ni tak berapa ramai sangatlah. Hujan lebat. Hujan lebat, kalau tak kuat iman tak datang surau ni. Saya tadi pun datang turun awal tapi kena jam tengah jalan. Kat Greenwood jam, sepanjang MRT pun jam. Alhamdulillah tepat bang saya sampai di sini dengan izin Allah Ta'ala. Sedang jamaah yang dirahmati Allah, kita masih lagi menyambung pengajian pada kitab kita, tulisan Alul Hadis yang besar, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, bertajuk Bahtera Penyelamat Umat, Persediaan untuk menikmati syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada malam ini kita pergi pada satu bab yang berikutnya setelah kita bicarakan beberapa bab pada siri pengajian yang lepas. Iaitulah bagaimana kaedah dan caranya untuk kita meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah dari masa ke semasa. Sebab iman ini seperti mana yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, iman kita ini ada ketikanya bertambah, ada ketikanya berkurang. Al-iman yazidu wa yanqus. Bila diuji dengan kesakitan, bila melihat kematian, diuji dengan kesusahan, selalunya iman kita ini bertambah. Tetapi selalunya kalau diuji dan diberikan nikmat, kalau tidak sedar bahawa ini merupakan ujian daripada Allah, kadang-kadang kita lalai dan alpa. Dan ternyata dalam sirah sahabat pun demikian. Sekadar mengambil contoh, satu orang sahabat, siapa tu yang bela kambing tu? Siapa? Siapa dia? Ya, Sa'labah. Tuan-tuan pun sedia tahulah Sa'labah. Macam mana kita ambil ibrah. Masa dia susah tu, tak pernah tinggal jamaah berada di belakang Rasulullah. Habisnya Nabi bagi salam terus balik. Dan Nabi perhati je. Lantas Nabi tanya, Sa'labah, kenapa? Habis je semayang terus balik, tak tunggu aku bagi ta'lim, tak tunggu doa. Sa'labah kata, ya Rasulullah, di rumahku istriku sedang menunggu
giliran untuk bertukar pakaian sebab kami hanya ada sepasang pakaian yang boleh menutup aurat. Ringkas cerita Nabi doakan Sa'labah makin senang. Bila kambing membiak, bila unta membiak, sehingga akhirnya kalau dulunya tak pernah terlepas jamaah, tak pernah lepas iqamat bersama-sama Nabi, akhirnya semakin lama semakin lalai dan semakin lalai. Demikian. Jadi sidang jamaah sekalian, kita ni sentiasa diuji. Allah pun menyebut liyazdadu imanan ma'a imanihim, nak tambah iman kita, nak tambah nilai takwa kita. Yang Nabi kata takwa tak nampak, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Tapi bagaimana kaedah dan manhaj seperti mana yang dianjurkan oleh para hukama dan para ulama yang terdahulu. Walaupun yang kita nak baca malam ni bukan hadis Nabi, tapi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mencatat tulisan para ulama dan hukama, orang-orang yang ternyata as-sabiqunal awwalun, yang ternyata mereka merupakan orang-orang yang soleh, termasuklah salafus soleh yang terdahulu, di mana beliau menulis baina yadayil taqwa khamsu aqabat man jawazaha nalat taqwa. Awwaluha ikhtiyarus syiddah 'alan ni'mah, wa thaniyaha ikhtiyarul mujahadah 'ala ar-rahah, wa thalithuha ikhtiyaruz zulli 'ala al-'izzi, wa rabi'uha ikhtiyarus sukuti 'ala al-fudul, wa khamisuha ikhtiyarul mautu 'ala al-hayati. Jadi para ulama dulu, sidang jamaah sekalian, dia dah bagi dah garis panduan. Antaranya kata ulama, ada 5 cara nak tingkatkan takwa kita. Dan sesiapa yang berusaha melaksanakannya, membuatnya dalam masa hidupnya, yanaluha, dia akan mendapat dan akan merasakan takwa itu. Sebab takwa ni tuan-tuan, takwa iman benda tak nampak kan. Yang Nabi kata at-taqwa hahuna, tapi kita boleh rasa. Kita dah contoh, kadang-kadang semayang kita khusyuk, kadang-kadang tak khusyuk pula. Kalau masa susah hati, masa kita nak minta tolong dengan Allah, khusyuk sungguh-sungguh. Kadang-kadang dia semayang rasa saja je, kita terawang-awang kan. Sebab itu kita digalakkan berjamaah, paling kurang imam dan jamaah yang lain dapat menutup kekurangan kita kalau kita kurang khusyuk masa solat berjamaah tu. Pertama, kata para ulama, ikhtiyarus syiddah 'ala ni'amah. Orang nak tinggalkan takwa, sidang jamaah sekalian, memilih untuk hidup susah atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada dia. Walaupun dia ada nikmat, dia boleh hidup senang lenang, tetapi memilih jalan susah, syiddah. Ya, dia boleh barangkali makan yang enak-enak, dia boleh tinggal, memiliki rumah-rumah yang besar, nikmat dunia dia boleh. Cumanya dia tidak mengambil kesempatan atas nikmat tadi sebab dia memilih jalan yang sederhana dan susah. Kita ni ada, kita gunakan, sebab itu kadang-kadang hidup yang senang lenang, yang tak pernah susah, akan menyebabkan kita hilang rasa halawah beribadah. Okay. Contoh mudahlah tuan-tuan ya. Kita pergi Mekah.
Pergi Mekah ni ada muassasah, yang muassusah, ada yang package. Kan? Ada orang ada rezeki lebih, dia kata ambil package lah. Kita tak nafikan niat mereka ikhlas. Tuan-tuan bayangkan orang yang ambil package yang sangat-sangat mewah. Ada yang kalau Zamrud tu, dululah zaman sahabat saya bawa orang buat haji, Zamrud tu seorang yang paling tinggi almas. Dalam 150,000 seorang. Kalau lepas almas tu Zamrud dalam 120,000 seorang. Kalau pergi sepak suami isteri dalam 300,000. Kita tanya, kenapa mahal sangat? Oh, dia kata, ya duduk di Mekah dekat dengan Masjidil Haram, depan Kaabah, wukuf di Arafah pula, ada khemah khas, pergi pula dengan limousin, tak campur orang ramai. Malah ada orang bertanya kepada kita, timbul soalan, kalau orang kaya-kaya ni apa hukum? Dia melakukan wukuf di Arafah, yang wajib wukuf di Arafah itu hari 9 ya tuan je. Gelincir matahari 9 sampai subuh 10 Zulhijjah. Berada sebentar di Arafah, tak mesti kita duduk sebelum 9 tu sampai subuh. Kita selalunya kita pergi 8 hari bulan, kita pergi dah tak. Tunggu dah daripada hotel kita kat Mekah. Naik bas 8 maghrib malam tu kita sampai dah. Malam 9 tu kita dah berada di Arafah, nak tunggu waktu wukuf. Kan? Ada orang tanya. Ada orang tanya apa tuan-tuan? Kalau orang kaya ni jutawan, tidak mustahil mereka sewa helikopter, berapa puluh ribu tak tahulah sewanya. Masa wukuf dia pergi naik helikopter sekejap daripada Mekah tu. Ding 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 ding, turun sekejap, duduk 10 minit, dia balik semula ke Mekah. Sah tak? Dari segi rukun, sah. Betul kan? Itu. Duduk naik Arafah sekejap. Tapi dari segi apa nak katakan halawah, merasakan suasana haji tu yang Nabi kata hajjan li'azaimil umur. Tunaikan haji ini payah. Sebab haji inilah melatih kamu bagaimana nanti kamu akan menghadapi yaumul mahsyar yang disebut oleh Allah Ta'ala, inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Sebab itu kita pergi Mekah, ada orang kata pergi bukan tak mampu, tapi saya saja nak ambil muassusah. Muassusah pula. Saya selalu sebut muassusah sebab saya pergi kali pertama pergi Mekah 84. Muassasah tahun pertama diperkenalkan, memang susah sungguh. Kena pacak kemah dekat Mina sendiri, jalan tuan-tuan. Lalu terowong Muasim tu. 7 kilometer pergi, 7 kilometer balik. Jadi rasa susahnya, makan pun seadanya. Baru kita tahu, Masya Allah, betapa selama ini dalam negara kita, di rumah kita hidup dengan senang lenang, yang kadang-kadang kita tak pernah merasakan penderitaan orang-orang yang susah. Jadi memilih syiddah ala ni'mah. Banyak lagi contoh. Jadi kita ni kalau nak tinggalkan takwa, tuan-tuan, hidup sederhana. Makan pun makan biasa-biasa saja. Kalau asyik makan mewah-mewah, ya, makannya pun sekali bil 13,000 makan. Itu tak masukkan siakap 1,200 tu. Jadi siu lah. Saya pergi dah tempat tu, tuan-tuan, kita ambil package. Naik bot, pergi gua, dibawa lah pergi berjalan. Okey, naik bot tu pergi tengah laut. Memang betul lah, siakap hidup lagi.
Tapi takkan sampai harga macam tu ya. Tapi nak beritahu tuan-tuan, memilih jalan, sebab itu kita ni jadilah orang biasa-biasa walaupun kita orang luar biasa. Pakai baju seadanya lah. Tapi kalau kadang orang yang mewah ni, dia tak, buat imam baju, buat imam pakaian. Ini yang kita takut tuan-tuan, yang Nabi Allah Ta'ala sebut. In kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun taqshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Saudara mara kamu, perniagaan yang kamu takut rugi, termasuklah Allah Ta'ala kata masakinu tardawnaha, rumah-rumah agam, rumah-rumah mewah yang kamu rasa berbangga dan sangat selesa dengannya, istana-istana besar, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul dan jihad pada jalan Allah, tunggulah akan datang kemurkaan Allah ke atas kamu sekalian. Jadi kita ni yang pertama, rakan-rakan sekalian, nak meningkatkan takwa ni hidup biasa-biasa, makan biasa-biasa, pakai biasa-biasa. Saya pernah jumpalah satu orang sahabat kita lah, dulu menteri, lepas tu jadi ketua menteri, jadi ahli parlimen biasa. Biasalah orang politik ni kan. Pergi dekat KLCC, kongsi lah tuan-tuan. Kita kok ni sepasang dalam 1,200 tu okey dah, kan. Tapi orang-orang yang kaya ni tuan-tuan, koknya sampai, saya tengok sendiri, 28,000 sepasang. Tak masuklah orang kaya-kaya ni. Jadi kalau begitu kan, hidup mewah, macam mana nak rasa penderitaan orang-orang yang susah? Itu kalau yang rumah besar-besar tu, tak salah rumah besar tuan-tuan, tapi masjid jangan lupa, rumah Allah jangan tinggal. Kan Nabi katakan, semua ni kita akan tinggal semua, walaupun orang tak apa suka cakap, tapi hakikatnya rumah kita akan tinggal. Dengan izin saya tengok, saya sebut dah, tapi tak nak ulang balik. Satu orang jutawan Malaysia jatuh helikopter, rumah 2-3 buah besar, selalu keluar negara, ada private jet sendiri, jatuh, mati, tinggal semua. Dan jenazahnya dibawa, diusung dalam keranda, hanya yang dibuat daripada besi saja. Sedih tuan-tuan. Jadi kalau kita sedar, aku akan tinggal semua ni. Itu yang Nabi kata, hati kita ni tuan-tuan, Nabi kata 7 golongan, antaranya Nabi kata yang masuk, yang akan dapat naungan Allah, rajulun man kana qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hati ni tengyang-yang datang di masjid. Jadi yang pertama ulama kata asyiddah 'alan ni'mah. Yang kedua kata ulama, al-mujahadah 'alar-rahah. Bermujahadah atas kerehatan yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Kita perlu sekali-sekala bermujahadah. Hidup rehat. Ya, kita dah rehat dah, nikmat dah banyak dah. Itu yang rehat-rehat, duduk rumah, ngadap TV, rehat je. Sekali-sekala kita bermujahadah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa man jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa anna hadza sirati mustaqima. Sesiapa yang bermujahadah di jalan kami, kami akan berikan kepada mereka lanahdiyannahum, hidayahkan mereka jalan kami, dan inilah jalan kami yang lurus, wa anna hadza sirati mustaqima. Mujahadah. Kita ni tak sampai peringkat lah. Kalau saya pernah tanyalah
dengan izin kawan-kawan yang masuk tabligh ni. Yang masuk tabligh ni yang fanatik tak betul lah tuan-tuan. Yang fanatik ni kira nak keluar je, itu tak betul. Rumah tangga kelam kabut, anak isteri nak makan tak ada, dia asyik nak keluar je. Walaupun ada kaedah, kalau tanya kawan-kawan tabligh, dia kata memang ada kaedah dalam suratul Bara'ah, keluar 4 bulan. Kalau orang tabligh ni, kita jumpa je, dia ajak keluar je 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Tapi kalau yang telah dunianya telah sempurna, dia keluar untuk bermujahadah. Kita pernah berjumpalah satu orang yang agak berumur lah, dalam 70 lah. Saya jumpa di satu surau. Masa berlaku kematian saudara saya lah, dekat Keramat ni je. Dia datang surau. Dia khidmat kat surau. Khidmat ni macam-macam tuan-tuan. Bersihkan surau. Sebenarnya orang tabligh kata banyak muhasabah diri. Dia banyak buat muhasabah diri. Dia kata bukan soal nak keluar sangat. Saya tanyalah pada abang ni lah. Bayar kat abang. Tuan kata, keluar ni berapa hari? 3 hari kata. Tapi macam mana anak isteri di rumah? Saya tersentuh dengan jawapan dia. Dia kata, encik, saya ni umur dah 70. Saya dah pencin. Rumah saya dah ada. Isteri saya makan pakai dah cukup. Anak semua dah kahwin. Saya keluar 3 hari ni bukan apa. Nak latih diri saya tinggalkan dunia, tinggalkan keluarga. Sebab akhirnya kita akan tinggalkan juga. Betul je. Keluar 3 hari, tidur pun seadanya. Orang tabligh tidur masjid, tidur surau, tak mana sangat tuan-tuan kan. Tidur atas lantai, bertilamkan, kalau tikar lah. Makan pun seadanya, sekadarnya. Jadi ada orang yang ikhtiar al-mujahadah ala ni'mah. Tambah takwa kita tuan-tuan. Walaupun saya taklah suruh kita ni keluar. Ada jiran saya sekarang ni, dia keluar 4 bulan. Kadang-kadang saya pun rasa macam tak kena juga, sebab dia sakit. Ada minor stroke sikit-sikit. Isteri sakit tapi keluar 4 bulan. Perginya mana? Pergi ke Jeddah, pergi ke Riyadh, pergi ke Mekah, nak dakwah di sana. Saya nampak orang-orang ini bukan saja untuk berdakwah kepada orang lain, tetapi berdakwah pada diri sendiri. Mujahadah. Termasuklah sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa Allah Ta'ala anjurkan kita bangun malam? Kan sedap tidur kan? Tidur sedap ni tuan-tuan. Sampai pagi, kadang-kadang terlajak subuh. Kenapa dituntut? Dalam surah ketiga yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, surah Muzammil tu. Ketika Nabi Muhammad merupakan kelompok minoritas, ketika dakwah Nabi diancam dengan pelbagai ancaman yang disebutkan oleh Allah, wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw liyuqtiluka aw liyukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wahai Muhammad, musuh kamu merancang kepada kamu, nak penjarakan kamu, nak bunuh kamu, nak keluarkan kamu daripada bumi Makkah. Mereka merancang, Allah merancang. Masa tu turun surah Muzammil. Allah Ta'ala perintahkan Nabi apa? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartina inna sanulqi alayka qawlan thaqila
Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wahai orang yang berselimut, bangun malam kecuali sedikit. Separuh malam, tambahkan sedikit, kurangkan sedikit. Para ulama mentafsirkan ayat ini dengan menyebut pada 1/3 malam yang terakhir. Apa kamu nak buat? Minima rattilil Qur'ana tartila. Baca Quran dengan tartil. Zikir. Kalau tak boleh, tak ingat apa surah banyak panjang pun, bacalah qul huwallah. 3 qul ayat apa al-mu'awwizat yang sangat besar fadilatnya. Yang Nabi kata, minimal baca qul huwallah itu menyamai membaca 1/3 Al-Quran. Walaupun ringan je qul huwallah ni. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita tak hafal banyak, bangun baca, katakan Allah yang satu, Allah tempat meminta, tidak melahirkan, tidak dilahirkan, tak ada satu pun yang sama dengan Allah. Rattilil Qur'ana tartila. Tidur sedap tuan-tuan. Tuan-tuan sujud sajdah pergi Jumaat. Idza zukiru biha qarru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam pun terus sujud. Kita sujud sajdah. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawli fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Baca 3 kali. Kita mau bangun. Sambung ayat surah Sajdah apa tuan-tuan? Apa Allah Ta'ala sebut? Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lam nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Sampai habislah, panjanglah sajdah ni. Saya percaya ramai di kalangan tuan-tuan yang hafal lah. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Orang fasik, orang beriman tak sama. Tapi Allah Ta'ala sebut, bangun sajdah tu, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mereka merenggangkan belakang mereka daripada tempat tidur. Maknanya bangun. Yad'una rabbahum, mereka meminta pada Tuhan mereka khaufan wa tama'a, dengan penuh rasa takut, penuh rasa mengharap kepada Allah, minta sungguh-sungguh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada rezeki yang kami berikan pada mereka, mereka infakkan sebahagian. Nak kira rahah tuan-tuan, buat apa? Benda bukan wajib pun. Betul tak? Bukan wajib pun. Qiyamul Lail ini bukan wajib. Tapi ini manhaj Rabbani, kaedah ketuhanan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Maknanya, nak tingkatkan takwa, bangun malam. Minta. Ada satu hadis kata, 1/3 malam, man yad'uni yastajibulah, wa man yas'aluni yu'tihi, wa man yastaghfiruni ghufiralah. Siapa yang berdoa, dimakbulkan doanya. 1/3 malam. Itu hadis sahih tu. Siapa yang yad'uni, siapa yang minta, yustajabulah, Allah Ta'ala akan perkenankan doanya. Sesiapa yang memohon istighfar, man yastaghfir yughfaralah. Siapa yang minta ampun sungguh-sungguh dengan Allah, diampunkan baginya. Jadi kita ni hidup tuan-tuan, jangan kata orang banyakkan rehat sangatlah. Rehat-rehat ni, sekali-sekala kita bermujahadah. Ni tak masuk lagi jihad dalam soal-soal yang lebih besar.
Tak cakap pasal perang. Sekarang ni walaupun banyak ayat-ayat perang. Zaman sahabat kita baca bagaimana para sahabat bila diajak berperang tanpa soal jawab terus ikut Nabi, kan? Malah dalam surah Saf pun menyebut, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Nak kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang melepaskan kamu daripada azab yang maha pedih. Tu'minuna billahi wa rasuli. Pertama, beriman dengan Allah dan Rasul. Yang kedua apa? Wa tujahiduna fi sabilillah. Dan kamu berjihad pada jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum. Pertama dengan harta benda kamu, kedua hatta dengan nyawa kamu. Kita barangkali dalam konteks di Malaysia sekarang ni, kita tak fikir soal perang. Tapi kalau tuan-tuan bayangkan saudara-saudara kita di Palestin, saudara kita di Somalia, saudara kita di Chechnya, saudara kita di selatan Thailand, nyawa mereka ibaratkan berada di hujung tanduk, boleh bila-bila masa saja diambil, dibunuh dengan wewenangnya. Kita ni alhamdulillah selamat. Jihad harta benda kamu. Paling kuranglah derma, banyak sedekah. Ada hadis menyebut, dan ini memang benar dan saya percaya diamalkan oleh ramai orang. Afdalus sadaqah, sedekah yang terbaik ialah di awal hari, di waktu subuh. Maknanya mula-mula hidup kita ni sedekah dah. Datang surau, dah ada lah dah RM10, RM20, RM5 datang. Ada paling kurang tu RM2-3 pun ambil, masuk tabung. Saya percaya ramai sahabat-sahabat kita tengok. Jadi dia kata al-mujahadah 'ala rahat. Dua tuan-tuan. Yang ketiga 8 lebih ni. Yang ketiga apa dia? Ikhtiyaruz zulli 'alal 'izzi. Memilih, ni nak katakan takwa ni tuan-tuan, memilih kaedah cara merendahkan diri dalam keadaan kita ada izzah, kita ada kehebatan, kita dalam keadaan ada kuasa dan kehebatan dan kebesaran al-izzah, kita memilih jalan zillah, jadi orang biasa-biasa. Saya ambil contoh mudah tuan-tuan. Macam satu ketika Harun al-Rashid, satu orang Amirul Mukminin zaman Abbasiyah yang hebat. Tuan-tuan tengok, bayangkan Harun al-Rashid ni nak cari ilmu, dia nak jumpa Imam Abu Hanifah. Dia tahu Imam Abu Hanifah pergi ke Mekah dan dia pun pergi ke Mekah. Dia nak jumpa alim besar, Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi ni, nak cari ilmu dengan Imam Abu Hanifah. Mula-mula dia hantar rombongan lah, hantar wakil, khalifah hantar wakil, beritahu Imam Abu Hanifah nak belajar, nak menuntut ilmu. Imam Abu Hanifah menyebut pada, dia kata sepatutnya orang yang menuntut mendatangi orang yang dituntut ilmunya. Murid kena mendatangi guru, bukan guru mendatangi murid. Tapi sekarang ni guru datang kat murid lah. Tuan-tuan nak datang rumah saya macam mana pula, kan? Tapi paling kurang murid menanti guru, bukan guru menanti murid. Ni guru duduk dah mula ngajar seorang. Sini tak lah. Tapi kalau tempat saya ngajar lah, saya macam minggu lepas, saya tiap-tiap 2 minggu saya mengajar kelas lah untuk otai-otai ni. Mengajar kitab Aqidatun Najin, bab tauhid ni.
Imam Al-Asy'ariyah, Abul Hasan Al-Asy'ariyah ni sifat 20, sifat nafsiyah, ma'ani, ma'nawiyah, salbiyah, semualah. Termasuk sifat yang harus bagi Allah. Kita datang tu ada 5 orang. Start kelas pukul 8 pagi. Tu. Kelas betul ni, kelas dah buat dalam masjid tapi kelas proper macam kelas kita dekat Muttaqin dululah. Nampak sekarang Masjid Muttaqin dah mula jemput saya balik dah. Jadi lepas tu lepas 8.30 datang 3 orang, 2 orang. Nak masuk pukul 9 tu seorang datang akhir. Jadi guru kena tunggu murid. Dari segi adab, murid kena tunggu guru. Jadi cerita Imam Hanifah, kata Imam Hanifah kalau nak datang dialah yang kena datang pada saya walaupun dia khalifah. Akhirnya Amirul Mukminin nak cari ilmu dengan ulama besar ni. Dia datang jumpa dan menuntut daripada Imam Abu Hanifah. Cuma sekali lagi lah Imam Hanifah tegur. Dia kata, guru lebih tinggi daripada murid. Betul lah. Jadi walaupun khalifah, tapi bila Imam Abu Hanifah mengajar, Imam Hanifah duduk atas kursi, Amirul Mukminin duduk atas lantai. Itu fadilatul alim, pengiktirafan dan kelebihan yang diberikan pada orang-orang alim. Tuan-tuan bayangkan, boleh rendah diri macam tu sekali. Sekarang ni lah tuan-tuan, dengan izin lah kan, kawan-kawan kita ramailah yang ada gelaran-gelaran besar. Baru-baru ni kawan saya dapat Tan Sri, junior saya. Masa saya presiden, Prof, saya dulu presiden Academic Staff Association di UIA tu, saya presiden, kawan ini timbalan presiden. Tapi rezeki dia timbalan presiden Persatuan Akademik. Akhirnya rezekinya ujung-ujung ni ialah rezeki orang masing-masing tuan-tuan. Kita tak tahu rezeki ni. Allah Ta'ala sebut tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari yang kami silih ganti antara manusia. Ada orang yang hari ini di atas, besok dia di bawah. Ada orang yang hari ini di bawah, besok dia berada di atas. Dan kawan saya dapat Tan Sri yang baru ni. Umur baru 50 lebih. Saya kata tahniah Syekh kita. Tahniah. Tapi ada orang yang bergelar bila zillah ni, kalau orang panggil-panggil biasa marah dia, tak panggil gelaran. Masya Allah. Kalau rasmi tu tak apalah, dia panggil citation. Betul ya, Prof? Citation ni dalam majlis rasmi itu kenalah ikut protokol. Tapi kawan rapat, takkan dah nak makan malam keluar warung pun nak panggil Tan Sri, nak panggil Datuk, tak payahlah. Zillah. Tak rasa apa. Dia tak rasa. Orang yang takwa ni tuan-tuan, apa sangatlah pinjaman. Dunia ni gelaran-gelaran tak ada apa. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan satu pengalaman. Saya tak payah sebut nama orangnya, tapi saya cerita ni tuan-tuan tahu siapa orangnya. Saya nak panggil satu orang menteri besar datang masjid saya. Ringkas ceritanya, oleh kerana masa itu tengah hot antara partai Melayu dengan dua ni, saya kena panggil SB. SB Syahla panggil. Dia kata, doktor, kenapa nak panggil Tok Guru ni? Kata. Kita kata, tak apalah, atas dasar keilmuan dia dan sifatnya yang warak. Kita kata, orang alim tuan-tuan, orang bukan cakap je. Orang alim ni, kita tengok karakter, perwatakan dia. Orang alim ni hidup sederhana dan dia tak nak dipuja. Saya sebut ni sebab malam besok ada kuliah saya tentang tajuk tentang apa glorify orang ni, apa taksub pada orang. Setengah orang nak dipuja. Tadi pun saya tengah menghadamkan satu orang Habib contohnya. Bukan kita nafikan habaib ni, tapi bila datang ke Malaysia ni, disambut, diarak dengan besar-besaran. Kadang-kadang manusia ni bila dipuja gitu, dia rasa mula datang rasa
rasa hebat. Itu. Apa tajuk saya di kuliah, tapi saya nak bawa tajuk tu lah malam besok. Jangan kita ni taksub dan fanatik pada orang. Jadi kawan kita ni, saya beritahu lah, Ustaz, guru kata, saya ni kena panggil DSB. Macam mana ni, kita dah buat program. Saya jumpa dia tuan-tuan. Satu orang menteri jumpa dia, kata tak apalah. Nak jumpa apa, jumpa dekat warung. Satu kedai kecil, stall. Kita duduk. Dia, saya tengok Masya Allah, hebat orang ni. Dia dengan bodyguardnya, dengan dia pegawai apa? Menteri. Menteri besar. Maka kata macam mana Ustaz ni, saya bersalah ni. Dia jawab sepatah. Dia kata tak apalah, saya pergi juga masjid apa doktor. Saya pergi semayang je lah. Sebab saya pun nak jaga masalah doktor juga. Dia pun datang. Orang ramai lah. Semayang. Datang rumah saya sekejap. Kita bagi jamuan sikit. Dan diminta diri lah. Orangnya dalam keadaan yang ada izzah. Dia mengambil jalan zillah. Kita ni pun tuan-tuan. Jadilah orang-orang biasa. Walaupun kita orang luar biasa. Jangan bersifat anani, ego. Sebab itu sebenarnya kalau macam saya sekali lagi sebut, kalau kita buat haji ni sebenarnya untuk mendidik kita, buang rasa al-kibriya kita ini dan belajar jadi orang-orang biasa, insya-Allah. Dengan demikian nilai takwa kita akan menambah, insya-Allah. Yang keempat, kita ada sikit masa lagi. Disebutkan di sini, ikhtiyarus sukuti alal fuduli. Nak tambah takwa tuan-tuan, apa dia? Memilih untuk berdiam, berkurang berkata-kata daripada bercakap perkara-perkara yang lara. Bercakap berlebih-lebihan. Bertengkar berpanjang-panjangan. Orang takwa dia bercakap seadanya. Sebab kita ni tuan-tuan, bila banyak bercakap, banyaklah salah kita. Tambah-tambah bercakap yang tak kena masanya. Contohlah tuan-tuan, selalunya imam bila bagi salam, imam baca doa kan, baca zikir sikit. Ada kawan-kawan kita datang surau, tak salah, tapi dia kat belakang dia bercakap, bopek. Tadi saya jadi semayang asar gitu juga. Kat surau saya. Kita habis Assalamualaikum, kita pun zikir sikit lah. Kita tengah zikir ni, cakap kat belakang, la ilaha illallah. Ada orang datang awal lah, sementara patutnya sebelum semayang kan, waktu yang paling afdal semayang qabliyah, nak minta doa, itu niat i'tikaf, itu waktu yang afdal. Tapi setengah orang masa tu dia bercakap, dia ajak bercakap. Masya Allah. Tak masuk lagi orang yang cakap kosong. Sekali lagi lah meminjam kata-kata Imam Ghazali rahimahullah. Orang ni ada 4 jenis. Yadri bi annahu yadri, yadri bi annahu la yadri, la yadri bi annahu yadri, hatta yudra bi annahu yadri, fahuwa yadri bi annahu yadri, la yadri bi annahu la yadri, wa yatamanna bi annahu yadri. Tuan-tuan tengok orang 4 ni. Tak lagi pada 4. Imam Ghazali kata, apa dia? Ada orang yang tahu yang dia tahu. Dan dia bercakap apa yang dia tahu. Kita hormat orang bercakap, dia bagi pandangan. Kan kita ni nak, bila kita bercakap orang dengar. Bukan, kita bercakap orang tak dengar, buat apa tuan-tuan? Kata orang tak masin mulut. Satu, orang yang tahu bahawa dia tahu. Kita bercakap apabila perlu. Apatah lagi bercakap untuk islah. Mendamaikan antara sesama Islam.
Disebutkan dalam Quran suratul Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Apabila ada intaifatani minal mu'minin naqtatalu, ada dua kelompok di kalangan orang-orang yang beriman saling berbunuh-bunuhan. Iqtatalu ni parahnya boleh berbunuh-bunuhan antara satu sama lain. Fa aslihu bainahuma, islahkan dua yang berbunuh-bunuhan, yang bergaduh ni. Tak habis gaduh. Kat Melaka baru habis. Allahu Akbar. Letih kita. Sampai kita tengok orang dah skeptikal pada politician. Sebab tu keluar peratus, keluar mengundi berapa peratus je. Rakyat ni dah muak dah dengan mainan orang-orang politik. Jadi yang pertama, kata Imam Ghazali, tahu dia tahu. Yang kedua, tahu yang dia tak tahu. Jadi kalau kita bukan bidang, kita jangan bercakap. Dia tak tahu, dia orang yang serba tahu walaupun dia tak tahu. Tahu belaka. Mister serba tahu. Saya ada jumpa kawan-kawan jenis itu. Bila cakap benda yang bukan bidang kita, orang tahulah dia ni cakap kosong. Yang ketiga, Imam Ghazali, ada orang yang tak tahu yang dia tahu. Dia tak tahu bahawa dia tahu. Kecuali diberitahu bahawa dia tahu, baru dia tahu yang dia tahu. Faham ya? Dia tak tahu yang dia tahu kecuali orang beritahu dia tahu, baru dia tahu yang dia tahu. Faham tu? Tahu la ilaha illallah, benda ni saya tahulah. Baru yang paling parah tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Ta'ala, orang yang tak tahu yang dia tak tahu dan dia perasan dia tahu. La yadri bi annahu la yadri wa yatamanna bi annahu yadri. Jadi kata para ulama, kurangkan bercakap. Tapi jangan sampai zik mulut langsung sampai orang kata sombong. Cakap seadil, raikan orang. Saya satu ketika ajaklah satu orang, jemput satu orang, orang panggil apa, tuan guru lah, datang. Kita ni pengusi kan, kita railah tuan guru ni kan. Lepas majlis kuliah semua ajak makan. Agak-agak tu untuk guru hebat ni tak cakap langsung kot. Kita tanya sepatah, jawab sepatah. Tanya sepatah, ajak. Itu bukan jaga lisan dah tu, jenis sombong dah tu. Pada saya lah, saya minta maaf. Patutnya bila orang raih kita cakaplah, tak cakap biasa-biasa je. Apa khabar, sihat, doakan yang baik-baik. Ni selalu tak bercakap senyap. Jadi bercakap apabila perlu. Itu yang keempat. Dan yang akhir sekali, nak tingkatkan takwa kita tuan-tuan, iaitulah ikhtiarul mauti alal hayati. Memilih dan selalu ingatkan mati berbanding dengan kehidupan kita. Takwa tambah tuan-tuan. Ingat-ingatlah mati. Lalu ke kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ziarah kubur, balik kubur mak ayah. Kita ni bila dah tua tak ada mak ayah. Walaupun kita tua tapi rasa lain tuan-tuan ya. Tuan-tuan rasa tak? Ramai-ramai bayi-bayi saya semua, ramai mak ayah mati lagi dah nikah, dia lagi mak ayah masih hidup. Kita pun dah tua, mak ayah kita memang tak ada lah. Tapi kita rasa, Masya Allah, kita ingat mak kita kan. Ziarah kubur. Saya baru balik ziarah, tengok atas kubur mak ayah duduk. Allahu Akbar. Tinggal belaka tuan-tuan. Tinggal belaka ni. Selalulah ingat mati, selalulah ziarah kubur tuan.
Bukan ziarah kubur. Tengok ziarah kubur ini bukan dengan mata kasar. Tapi tengok kematian dengan mata hati. Kan Allah Ta'ala sebutkan dalam surah apa itu? Surah Qiyamah. Kalla idza balaghatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Banyak ayat-ayat mati ni. Kalla idza balaghatit taraqi, apabila balaghatit taraqi, nyawa kamu sampai ke halqam. Wa qila man raq, yang nak mati ni bertanya, qila, dikatakan kepada dia, man raq, siapa yang boleh sembuhkan daku sekarang ni? Kalau yang boleh baca jampi serapah lah. Kalau yang ada boleh ada doktor lah. Wa qila man raq. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa zanna annahu al-firaq. Dan dia menyangka orang yang nak mati, dia tahu dah zanna annahu al-firaq. Masa aku dah sampailah, aku akan berpisah dengan dunia ini. Kita akan berpisah. Tuan-tuan, kita tahu tak kita nak mati? Tahu. Nazak Allah. Kita nak tinggal lah ke, tuan-tuan? Mudah-mudahan kita tidak mati dalam keadaan mautul faj'ah, mati mengejut. Orang yang tu kapal terbang, tuan-tuan ingat sedar tak nak mati? Dia tahu. Hei, naik kapal terbang jangan main. Saya cerita pengalaman saya lah. Daripada Langkawi nak turun Kuala Lumpur, 3 kali nak landing tak boleh. Take off Langkawi, landing hujan lebat, nak touchdown naik balik. Tak jangan tengok Allah, jauh dah lampu naik. Pusing. Second trial, nak touchdown naik balik. Saya dengan arwah bos saya, pengarah saya. Saya tengok dia, saya pegang tangan dia, dia berpeluh, saya pun berpeluh. Peluh, tuan-tuan. Third trial, coba lagi. Masa tu masih di Subang lah. Touchdown, dekat nak sejam. Naik balik. Barulah pilot beritahu, ladies and gentlemen, we have some problem to land in Subang because of heavy rain. And we cannot touch down the railway right now. And we are going to depart for Penang. Saya dah hati, tuan-tuan, 3 kali landing, kata habis minyak. Parah lah kau terbang. Duk mikir kau terbang habis minyak lah. Tak kojo kita, tuan-tuan. Masa tu tengok semua, astagfirullah. Semua duk doa dah, tuan-tuan. Sungguh. Tak terkata masing-masing duk. Allah, ya Allah. Segala ayat keluar Allahnya dengan segala zikir. La ilallah, la ilallah. Tak sedang Penang. Nakal pula pilot ni. Dia tak bagi kita keluar. Semua nak keluar ambil taksi masa tu. Tak nak naik dah. Taubat pun tak nak naik dah. Dia kata sorry, tak boleh. Kita kena tak lepaskan tuan-tuan. Kita tunggu. Tunggu sekena je dapat clear di Kuala Lumpur. Tuan-tuan bayangkan Penang KL 20 minit, tuan-tuan. Biasa 40 minit sejam. 20 minit. Turun lepas Allah. Ya Allah, itu yang sujud syukur semua tu, tuan-tuan. Sebab kita ni bila nak mati ni, Allahu Akbar. Jadi kata ulama sebagai khulasah tadi tu, memilih dan mengingati mati, insya-Allah. Tak apalah, kita ingatkan tuan-tuan, ingatkan saya. Kita tak lama dah. Saya pun baru sambut birthday minggu lepas. Tengok-tengok dekat 7 dah. Astagfirullah. Tak muda dah. Fikir-fikir berapa tahun lagi dah. Ada boleh hidup 20 tahun lagi? Tak lah kot. Tak tahulah jadi doktor mati, tak tahulah, mudah-mudahan umur panjang. Panjang umur orang tua kita ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati dia lah. Kita paling kurang adalah 10 tahun lagi.
Jadi sebagai rumusan, nak tingkatkan takwa 5, saya ulang balik tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dengar kuliah ni, saya duk baca selalu ngajar ni, nak buat untuk diri kita. Yang pertama, pilih hidup susah atas nikmat, sederhana-sederhana. Yang kedua, pilih mujahadah dalam kerajaan kita. Ketiga, pilih rasa rendah diri atas izzah dan yang kita miliki. Keempat, pilih as-sukut alal fudul, kurangkan bercakap atas cakap benda-benda yang lara ni. Dan yang kelima, pilih mengingati mati daripada hidup. InsyaAllah kalau kita selalu ingat-ingatkan begini, insyaAllah tambahlah takwa kita. Cukup sekadar itu untuk malam ini. Mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya. Dan insyaAllah marilah sama-sama kita menghayati dan kita mengamalkan ingatan dan anjuran orang-orang salih dan ulama yang terdahulu ini dalam kehidupan saya dan kita. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.